Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menelusuri silsilah baginda Nabi, makhluk yang paling istimewa, makhluk yang paling mulia di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita adalah umat baginda Nabi Muhammad. Sekiranya kita mengaku kita umat Nabi Muhammad sedangkan kita tidak mengenali baginda, minta maaf sebab line tadi kacau. Okey, mudah-mudahan sekarang dah okey ya. Voice okey, video okey, audio okey, video okey. Okey, semalam kita dah belajar, kita dah mengenali keluarganya Hashim, ya, Hashim iaitu empat beradik kan. Ingat tak empat beradik tu? Iaitu Hashim, Naufal, Muttalib dan Abdul Syams. Empat beradik ni. Yang mana Hashim adalah orang yang bertanggungjawab, membuat satu plan, ataupun dia juga ketua dalam adik-beradik empat orang ni. Dan dialah yang membuat plan perdagangan, iaitu ke Syam, ke Iran ataupun Parsi, ke Yaman dan Habsyah. Ingat kan yang semalam punya? Siapa yang tak ikut semalam boleh kita semak baliklah video semalam tu untuk kita mengetahui tentang mereka ini. Malam ni Walid nak menceritakan tentang Hashim. Hashim iaitu yang bermulanya Hashim inilah keluarnya Bani Hashim. Keluar Hashim inilah bermulanya keturunan Bani Hashim. Yang mana Hashim menjadi ketua kepada semua orang keluarga dia dan juga orang-orang di Mekah, dan menjadi ketua masa tu. Jadi Hashim ini dia berdagang di mana? Siapa ingat? Hashim dia bisnes dia kat mana? Hashim bisnes dia buka perniagaan dia di Syams. Hashim ini bersama kafilah dia, rombongan dia hendak menuju ke Syams. Daripada Mekah menuju ke Syams. Syam tu sekarang ni dekat Syria lah. So mereka berniaga di Syria. Kemudian bila dalam perjalanan sebelum keluar daripada ni, mereka singgah di Yathrib. Hashim ni siapa? Hashim ni adalah moyang Nabi. Boleh kita tengok baliklah silsilah dia kan. Kalau tak ingat tu kita baca baliklah. Hashim tu siapa? Okey, tak apa. Kemudian Hashim ini dalam perjalanan ke Syam, dia singgah di Yathrib. Yathrib hari ini dia panggil Madinah. Yathrib dipanggil Madinah pada hari ini. Kemudian Hashim bin Abdul Manaf, moyang Nabi ini, dalam perjalanan ke Syam untuk berniaga, dia singgah di Yathrib. Yathrib yang di Madinah. Dan ketika itu dia singgah untuk bermalam di situ. Dia sudah ditawarkan untuk berkahwin dengan satu orang anak dara lah. Wanita cantik, wanita yang baik budi pekertinya, bernama Salma binti Amru. Salma binti Amru. Okey. Salma binti Amru ni dia daripada Bani Najjar. Bani Najjar. Siapakah Bani Najjar ini? Bani Najjar adalah orang satu kabilah yang memerintah di Yathrib, yang berkuasa di Yathrib ataupun Madinah ketika nama hari ini. Bani Najjar inilah yang memegang Madinah ataupun Yathrib ketika itu. Jadi dia pun berkahwinlah dengan Salma binti Amru. Tak lama, sekejap je dia bukan makna kata dia tinggal bersama tu mungkin dalam beberapa hari ataupun beberapa minggu, honeymoon apa semua bersama isterinya, menggauli isterinya. Maka sampailah masanya untuk dia bergerak terus menuju ke Syams. Okey.
Jadi dia tinggallah isteri dia sementara. Dia kata tak apalah, nanti dia balik, dia akan ambil isterinya. Dalam perjalanan balik besok ni, dia singgah di Yathrib, dia ambil bini, dia nak balik ke Mekah. Itu janji dia lah. Kemudian tu, dalam perjalanan pergi ke Syam, mengambil masa berbulan-bulan jugalah kan. Nak pergi Syam naik unta masa tu, bukan boleh naik kereta api pun tak ada kan. Sekarang pergi daripada Mekah ke Madinah berapa jam je kan. Okey. Kemudian tu sampai di Palestin. Masa tu belum sampai ke Syam, dia sampai Palestin dulu kan. Hashim sakit dan meninggal dunia di Palestin. Itulah dia. Dia baru je berkahwin, baru je saja honeymoon dengan bini dia kan. Bini dia tinggal di Yathrib. Dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, maka sampailah berita itu ke Mekah. Dan dikebumikan Hashim tadi tu di Palestin. Kubur Hashim berada di Palestin. Kemudian tu bila meninggalnya Hashim, tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang, mereka tahu dia meninggal, tapi tidak ada seorang pun yang tahu bahawa Hashim sudah pernah berkahwin dengan seorang wanita bernama Salma binti Amru daripada Bani Najjar. Bani Najjar ni power lah. Bani Najjar ni puak yang memerintah Yathrib, puak yang berkuasa di Yathrib, puak gedeber ni. Jangan buat main-main. Kalau di Mekah di conquer ataupun di bawah kuasa Bani Hashim tadi. Tiba-tiba Hashim pula pergi menikah dengan anak Bani Najjar. Bani Najjar yang memerintah di Yathrib. Ketika itu Salma sedang menghamilkan anak Hashim tadi. Anak Hashim tadi. Masa dia melahirkan Hashim tadi, keluarga di Mekah tak tahu pun. Kemudian lahirlah seorang baby yang mana di kepalanya ada 2-3 helai uban. Maka dia pun memberi nama Syaibah. Syaibah yang bermaksud uban. Bayi yang mempunyai uban 2-3 helai je uban. Setelah 7 ke 8 tahun, Syaibah ni besar dah. Dah umur 7 hingga 8 tahun. Ketika itu barulah satu orang daripada keluarganya Hashim tadi tu, iaitu Muttalib. Ingat tak Muttalib? Muttalib dapat mengetahui bahawa Hashim ada anak di sana. Hashim ada anak di Yathrib. Ketika Hashim meninggal, jawatan Hashim itu dipangku oleh Muttalib. Dipangku oleh Muttalib. Jadi Muttalib dapat tahu bahawa Hashim ini ada anak di Yathrib. Maka dia pun pergi ke Yathrib. Buat siasatan. Bila siasat punya siasat, bertemulah bahawa ada seorang anak kecil ini berusia dalam 7 ke 8 tahun adalah anak saudara dia, anak Hashim. Dan dia melihat kepada tubuh badan Hashim, Syaibah, duk silap nama lagi. Melihat budak tadi, dia budak kecil tadi tu, dia nampak di diri budak itu memang ada aura yang sangat baik. Dengan tubuh badannya yang kekar, ya, dengan cerdiknya, matanya. Orang Arab dulu dia pandai tengok budak. Dia tengok, budak ni dia ada ilmu dia. Ilmu, orang kata pengalaman lah. Tengok, kadang-kadang kalau kita tengok budak ni, budak ni nak jadi orang hebat ni. Ilmu firasat. Ketika Muttalib melihat Syaibah tadi tu, Muttalib nampak aura di diri dia. Kan? Ada sifat kepimpinan tu ada pada dirinya Syaibah. Walaupun Syaibah baru berusia 7 ataupun 8 tahun. Dia nampak dengan bola matanya, dengan keningnya. Kan orang tua-tua dia tengok kan, telinga macam mana kan, mata bulat ke dalam biji mata tu. Mereka ada ilmu firasat. Ilmu firasat tu. Kemudian Hashim pun minta kepada
ibunya Syaibah, iaitu bernama Salma binti Amru. Dia kata, kakak ipar dia lah. Dia kata, kakak, boleh tak saya nak minta Syaibah ni balik ke Mekah untuk saya latih dia ni mengganti bapa dia. Hashim ni sebenarnya ada anak. Ada anak di Mekah, tapi anak-anak Hashim di Mekah ni tak boleh macam tidak ada wibawa. Tengok main banyak kan. Memang usia berbeza lah usia dengan Syaibah ni. Abang-abang yang di Mekah tu lebih besar lagi, tapi banyak main, tidak ada karisma sebagai seorang pemimpin. Sebab nak jadi pemimpin Mekah ni mesti orang hebat, mesti betul-betul sebab Mekah itu pusat pelancongan, bukan pusat orang ramai. Ketika itu orang semua satu dunia Arab lah, semua satu dunia Arab ni pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji. Walaupun zaman itu belum ada Islam, belum sampai, tapi ibadah haji ni sudah ada. Jadi Muttalib tadi pun pujuklah kakak iparnya untuk membawa balik dengan menjanjikan kepada kakak iparnya, wahai kakak iparku, izinkan aku bawa balik Syaibah ni ke negeri aku, ke Mekah. Akan aku didik dia, akan aku train dia menjadi seorang pemimpin. Sebab aku melihat di diri Syaibah ini ada tokoh-tokoh pemimpin, dan budak ni cerdik aku nampak. Maka dengan berat hatinya kakak ipar dia iaitu Salma bin Amru memberi izin kepada Muttalib untuk dibawa Hashim pulang ke Mekah. Kemudian Muttalib ini membawa Syaibah ni pulang ke Mekah. Dia menggendong, membawa naik atas belakang unta, duduk di belakang dia, naik unta kan. Kadang-kadang dia letakkan, sama ada dia meletakkan Syaibah di depan ataupun di belakang, gitulah. Naik unta dalam perjalanan mungkin dalam 2-3 hari baru sampailah, kan, sampai. Jadi sampai saja di Mekah, orang melihat Muttalib membawa satu orang budak kecil, umur 8 tahun, 7 tahun gitu. Orang pun mengatakan bahawa Muttalib sudah membeli hamba baru, budak baru. Jadi mereka pun mengatakan, itulah, orang tanya siapa tu, itulah hamba Muttalib. Maksudnya apa hamba? Hamba tu apa? Abdul Muttalib. Sejak itulah Syaibah mendapat gelaran Abdul Muttalib. Sejak itulah Syaibah tadi tu mendapat gelaran Abdul Muttalib. Mereka menyangka Muttalib tadi tu membawa balik hamba. Faham? Jadi itulah asal usul Syaibah itu digelar Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib ini? Inilah kakeknya Nabi, ataupun atuknya Nabi, ataupun datuknya Nabi. Kisah datuk Nabi tu, Abdul Muttalib tu, kisah dia begitulah. Asal dia, nama dia Syaibah. Tapi masa dia bawa balik, dia ikut bapa saudara dia Muttalib tu, orang menyangka Muttalib sudah membeli hamba, sudah membawa pulang hamba. Jadi orang mengatakan inilah hamba Muttalib, iaitu Abdul Muttalib. Dan sejak itulah Syaibah mendapat gelaran Abdul Muttalib. Dalam masa, jadi Syaibah ini duduklah dengan bapa saudara dia yang bernama Muttalib ini, dan Muttalib ini melatih dia menjadi pemimpin. Dia tunjuk semula, ini begini, dia tunjuk semua macam mana nak jadi pemimpin, macam mana nak jadi ketua, kan. Beginilah. Itu kisah dia. Dalam masa duk pelihara anak saudara dia ni, dalam masa Muttalib duk melatih anak saudara dia menjadi pemimpin, tiba-tiba Muttalib meninggal dunia. Tiba-tiba Muttalib tadi tu meninggal dunia. Bila wafatnya Muttalib, kan Muttalib ada seorang adik-beradik, kan. Jadi Hashim tadi adik-beradik dia. Hashim meninggal. Sekarang Muttalib meninggal. Siapa yang tinggal? Abdul Syams dengan Naufal. Ingat tak? Tinggal dua lagi adik-beradik dia.
ketika ini Syaibah mengambil tempat pemerintahan, tampuk pemerintahan Muttalib tadi tu, Naufal, dia cemburu. Apa ni, sepatutnya bila dua abang aku mati, akulah jadi pemimpin. Kenapa dia ambilnya anak Hashim, anak saudara aku? Maka ketika itu Naufal merampas kepimpinan daripada Syaibah, ataupun merampas kepimpinan daripada Abdul Muttalib. Sekarang Walid akan gunakan nama Abdul Muttalib. Kita akan gunakan nama Abdul Muttalib, bracket Syaibah. Jadi berlakulah perebutan ketika itu, saling dua puak ni, Abdul Muttalib dengan Naufal ni saling tak puas hati. Naufal kata, sepatutnya akulah pegang tapak itu, kenapa engkau nak pegang? Engkau kan anak saudara aku. Abdul Muttalib kata, tak boleh, sebab aku ni dilatih oleh bapa saudara mengganti tempat bapa aku. Bapa aku dulu ni Hashim, bapa aku ni dulu abang kau. Jadi aku ni mengambil alih kepimpinan bapa aku. Jadi ketika itu gentingnya perebutan kuasa masa itu, sangat genting. Maka ketika itulah untuk pemerintah Mekah itu dikuasai Bani Hashim, agak goyang ketika goyang. Kisah perebutan kuasa itu dapat diketahui oleh siapa? Bani Najjar. Siapa Bani Najjar? Bani Najjar yang memerintah Yathrib. Bani Najjar ni mak dia lah. Mak dia Salma binti Amru tu, abang ibu dia tu, iaitu yang bernama Abu Sa'ad bin Amru. Abu Sa'ad bin Amru ni abang kepada ibunya Syaibah tadi, ataupun Abdul Muttalib. Dapat tahu ke pengetahuan dia. Abu Sa'ad ni ketua yang memerintah di Yathrib daripada Bani Najjar. Kemudian abang dia pun tak cakap banyak, bapa saudara dia lah sebelah mak. Dia pun bergegas pergi ke Mekah nak settle. Wow. Abu Sa'ad bin Amru ni, dia ni gedebel. Memang gangster lah. Kalau dia tak gedebel, dia tak boleh jadi ketua lah kan. Jadi dia pun tak cakap banyak, dia pun membawa geng. Dia bawa geng ramai. Katanya lebih kurang dalam 70-80 orang lah. 80 orang geng dia bawa daripada Yathrib. Bani Najjar bawa geng nak pergi serang Mekah. Sebelum sampai Mekah, ada satu tempat bernama Abtah. Satu tempat bernama Abtah tu, mereka relax tu. Abdul Muttalib, Syaibah ni dapat tahu bapa saudara dia nak datang. Dia kata, sudah dah, kalau bapa saudara aku datang ni, mandi darah lah. Kan? Bapa saudara aku ni memang ketua gedebel lah. Memang dikenali sebagai kepala pengat. Orang Terengganu kata, orang Kelantan kata kepala pengat. Gedebel lah kata. Kalau bapa saudara aku sampai saja, mati Naufal ni. Emang Abdul Muttalib ataupun Syaibah dia rasa gerun. Rasa takut lah, risau lagi. Dia nak bunuh ni bapa saudara aku juga, sebelah bapa aku. Naufal tu bapa saudara aku juga, kan? Kemudian Abdul Muttalib pun, Syaibah ini pun menghantar, mereka sambut dia di Abtah tadi tu. Dia sambut. Dia buat, apa khabar ni? Jomlah kita settle elok lah, janganlah ni simpanlah pedang tu kan. Tak usah duk gaduh-gaduh lah, gini-gini benda kecil ni, bla 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 bla. Apa bapa saudara kata? Abu Sa'ad Bani Najjar tu kata apa? Dia kata, aku tak mau cakap banyak. Aku tak mau sembang apa. Aku tak mau settle kat sini. Selagi aku tidak sampai negeri Mekah, aku tak mau settle. Jadi Syaibah tak boleh nak buat apa. Sebab Abu Sa'ad ni memang dia tak mau bincang. Sebab kata apa? Dia marah lah. Sebab dulu Muttalib datang minta daripada adik perempuan dia Salma tu nak bawa balik Syaibah ke Mekah ni, janji nak bagi jawatan untuk pimpin Mekah. Tiba-tiba jadi macam ni kan. Ni apa ni, langgar janji ni. Kemudian tu masa di Abtah tu, Syaibah tidak mampu menahan bapa saudara dia, terus mereka ke Mekah.
Bila terus ke Mekah, Abu Sa'ad dia pergi cari Naufal. Dia pergi cari Naufal dulu. Sampai di Mekah dia cari Naufal. Di mana Naufal? Ketika itu Naufal berada di depan Kaabah. Naufal sedang berada di depan Kaabah masa itu di tepi Hijr Ismail. Sedang duduk. Dan datangnya Abu Sa'ad ni, dia meletak pedang dekat leher. Dia letak sini. Dia kata apa? Dia letak kat tengkok ni, kat leher ni. Dia kata, demi Allah, Tuhan yang kuasai Kaabah ini, kembalikan balik kekuasaan Mekah ini kepada anak saudaraku dan anak saudara kamu. Makna kata dia suruh hang bagi balik. Yang hang rampas tadi tu hang bagi balik. Pemerintahan kota Mekah ni kau bagi balik kepada anak saudaraku dan anak saudara kau. Seperti mana yang telah diperjanjikan oleh Muttalib semasa dia ambil Syaibah ni ataupun Abdul Muttalib tadi tu. Maka terketar-ketar. Oh, dia kata takut. Baik. Aku akan serah balik. Naufal jadi takut. Mana tak takut, pedang lu kat leher kot. Kalau tak bagi dia tetas leher dia, putus mati terus. Sebab Naufal juga kenal. Semua orang kenal siapa itu Abu Sa'ad. Memang Abu Sa'ad ni memang terkenal lah. Memang terkenal dengan bengih dia, dengan gedeber dia, dengan gangster dia. Lepas tu dia bawa 80 geng daripada Yathrib. Memang cuak lah, goyang lah. Memang goyang lah. Kemudian tu katanya Abu Sa'ad ni kata, aku tak percaya janji kamu. Sebab janji kamu pernah memungkiri janji, aku tak percaya. Maka kumpulkan Bani Hashim, kumpulkan Quraisy di Mekah ni, datang kau buat sumpah di depan mereka, mengatakan bahawa engkau akan serah balik kekuasaan Mekah ini kepada Syaibah Abdul Muttalib. Maka dikumpullah orang-orang Quraisy berada di depan Kaabah, dan juga Bani Najjar, 80 orang geng tadi dikumpul dengan semua ni. Dia pun buat perjanjian, dengan ini aku menyerah balik apa yang aku ambil daripada hak anak saudara aku ni, anak saudara aku dan anak saudara Bani Najjar ni, aku serah kembali. Maka mereka semua menjadi saksi, mengatakan bahawanya Naufal menyerah balik apa yang dia rampas kepada Syaibah, iaitu Abdul Muttalib. Itulah kisah sedikit sebanyak tentang Hashim tadi, dan bagaimana Hashim yang kita throwback balik Hashim yang mana dia pernah berkahwin dengan Salma binti Amru di Yathrib ataupun hari ini disebut Madinah. Kemudian dia pergi menuju ke Syam, dan dia meninggal wafat di Palestin dan dimakamkan di Palestin. Ketika itu dia mati, tidak ada siapa yang tahu yang dia itu ada anak. Setelah 7-8 tahun barulah diketahui oleh adik-beradiknya Hashim, iaitu Muttalib. Muttalib pergi menyiasat bahawa betul ada anak saudaranya yang bernama Syaibah, dan memujuk ibu Syaibah tadi tu yang bernama Salma binti Amru untuk mengambil balik dan menjanji akan memberi balik tampuk pemerintahan Hashim bapaknya tadi tu kepadanya balik. Sebab Muttalib bila Hashim meninggal, Muttalib ambil pemerintahan tu, tapi Muttalib tengok sepatutnya memang kena bagi balik kepada anak-anak Hashim, sebab itu dia sebut Bani Hashim. Kemudian Muttalib tengok anak Hashim yang di Mekah ni tak boleh pakai kan, maka dia pergi tengok di Syaibah memang ada keterampilan sebagai pemimpin, dia dibawa balik. Ketika bawa balik, dia meletakkan Syaibah tu di atas belakang unta bersama dia. Jadi orang-orang bila sampai di Mekah, orang Mekah tengok dia, dia mereka ingat kata Muttalib membeli hamba, maka mereka menggelarkan itulah hamba Muttalib, yang bermaksud bahasa Arabnya Abdul Muttalib. Dan sejak itulah Syaibah mendapat gelaran Abdul Muttalib daripada kisah itu. Dan seperti yang Walid cerita tadi, dipendekkan, di shortkan cepat sikit. Maka bila Muttalib wafat, Naufal ni cemburu, dia rampas pemerintahan daripada anak saudara dia. Maka anak saudara dia ni berbalah dengan bapa saudara dia, dan diketahui oleh Bani Najjar. Bani Najjar iaitu Abu Sa'ad bin Amru,
datang settle, minta balik jawatan, bagi kembali kepada Abdul Muttalib. Ingatkan anak-anak Hashim yang bernama Asad, Abu Saifi, Nadah, perempuan Syifa, Du'aifah, Khalidah, Jannah, Ruqainah, dan yang terakhir ni lah Syaibah tadi tu. Asad, Abu Saifi, Nadah ni tak layak nak jadi pemimpin. So kepimpinan daripada Hashim tadi turun kepada Syaibah, iaitu Abdul Muttalib. Okey, khalas. Itu tentangnya kisah bagaimana Abdul Muttalib mendapat kembali dia punya pemerintahan dia. Okey, mari kita catat anak-anak Abdul Muttalib ataupun Syaibah. Isterinya, banyak isteri dia, ada 6. Abdul Muttalib ni ada isteri 6. Yang pertama, isteri dia bernama Sofiah. Yang pertama, isterinya bernama Sofiah. Dengan Sofiah, mereka mendapat anak yang bernama Harith. Harith ni anak sulung. Yang kedua, isterinya bernama Fatimah binti Amru. Dengan Fatimah binti Amru, dia mendapat anak 3. Abdul Manaf, Az-Zubair, Abdullah. Baik. Bracket pada nama Abdul Manaf. Abdul Manaf ni siapa? Abdul Manaf inilah akan digelar di kemudian hari sebagai Abu Talib. Abu Talib tu siapa? Abu Talib itulah bapa kepada Sayyidina Ali. Nama sebenarnya Abdul Manaf. Abdul Manaf, Az-Zubair, Abdullah. Abdullah ni siapa? Abdullah inilah ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian isterinya yang ketiga bernama Halah binti Wuhaib. Dia mendapat 3 orang anak. Yang pertama, Hamzah. Kan ni bapa saudara Nabi ni. Hamzah, Hajal, Muqawwam. Nama dia Muqawwam tadi tu Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah tu Muqawwam lah. Kemudian yang keempat, isterinya yang keempat bernama Nutailah binti Janab. Nutailah binti Janab. Dia mendapat 3 orang anak. 3 orang anak, iaitu Abbas, Dirar dan Qutsam. Itu dengan isterinya yang keempat. Kemudian isteri yang kelima iaitu bernama Lubna binti Hajar. Lubna binti Hajar. Dengan Lubna binti Hajar, Abdul Muttalib mendapat 1 orang anak. Siapa anak dia? Anak dia dengan Lubna bernama Abdul Uzza. Abdul Uzza. Dalam bracket Abu Lahab. Abu Lahab. Abdul Uzza itulah yang digelar Abu Lahab. Dan isterinya yang keenam bernama Muammanah. Muammanah binti Amru. Muammanah binti Amru, isteri Abdul Muttalib yang keenam. Dia mendapat anak bernama Mus'ab. Mus'ab. Ataupun nama berikutnya Ghaidak. Dia ada 2 nama. 1 orang je tapi 2 nama. Mus'ab ataupun Ghaidak. Itulah dia 12 orang anak nama Abdul Muttalib. Tapi kalau dalam graf tu biasanya 10 orang. Sebenarnya 12 orang. Anak Abdul Muttalib ada 12 orang. Daripada isterinya Sofiah, Fatimah binti Amru, Halah bin Wuhaib, Nutailah binti Janab, Lubna binti Hajar, Muammanah binti Amru. Okey. Ulang balik anak-anak dia lah. Anak-anak Syaibah tu Harith, Abdul Manaf, Az-Zubair, Abdullah. Abdullah ni bapa Nabi. Hamzah, Hajal, Muqawwam ataupun nama dia Abdul Ka'bah. Kemudian Abbas, Dirar,
Qutsam, Abdul Uzza ataupun Abu Lahab, dan Mus'ab ataupun Ghaidah. Itu dia. 12 orang anak Abdul Muttalib. Jadi semua yang Walid sebut tadi tu semua anak laki-laki. Semua anak laki-laki. Kita nak cerita sikit lah. Abdul Muttalib, dia pernah bernazar ketika dia belum punya anak. Masa tu dia tak banyak anak. Abdul Muttalib ni belum punya anak masa tu. Dia duk bagi orang minum, duk bagi orang makan kan. Dia mengganti tugas bapak dia kan, Hashim. Hashim tu kan, gelaran Hashim tu disebabkan dia yang mencipta daging cincang. Buat kuah daging cincang tu dia gelar Hashim. Nama dia sebenar bukan Hashim, betul tak? Masa tu dia duk bagi minum orang, bagi makan orang. Ni cerita Abdul Muttalib kan. Dia bagi, dia tengok, ish, tak ada orang nak tolong aku lah. Orang datang haji makin lama makin ramai, tapi tak ada orang nak bantu aku. Kalaulah aku ada banyak anak. So dia pergi depan Kaabah, dia bernazar. Dia bernazar kata, kalau anak aku dapat banyak ni, aku nak sembelih lah seorang. Dia bernazar begitu. Zaman jahiliah. Nak sembelih seorang. Jadi dengan izin Allah, Allah memberi anak dia ramai. Sampai 12 orang anak dia, anak laki-laki dia. Setengah kata 10, setengah kata 12. Yang mana-mana pun boleh lah kan. Benda ni cerita. Dan ini dikisahkan. Kita lama ni, 1400 tahun lepas ni. Okey. Kemudian tu bila anak dia banyak kan, maka dia pun teringat akan nazar dia. Dia teringat akan nazar dia. Dia kata, "Ish, ya Allah, aku dah pernah bernazar dulu kalau aku dapat anak banyak, aku nak korban depan Kaabah ni, nak sembelih." Maka bila dah berpuluh tahun, dia tengok, oh, nazar aku belum terlaksana, aku belum buat janji nazar aku. Nazar ini adalah janji kita dengan Allah. Nazar. Tapi nazar dalam Islam, ada nazar yang diharamkan kan? Ada nazar diharamkan. Bukan semua nazar kena buat. Ada pula orang kata, kalau aku lulus paksa aku nak makan babi. Itu haram, tak boleh. Tidak boleh makan babi itu, haram. Ini cerita zaman dulu, belum ada Islam lagi. Okey, kemudian tu maka Abdul Muttalib ni pun pergilah bertanyakan orang-orang alim, ahli kitab zaman tu lah. Abdul Muttalib pun panggil anak-anak dia semua, datang sini berhimpun. Aku nak buat undi, cabut undi. Sebab aku sudah pernah bernazar bahawa aku akan sembelih salah seorang anak aku. Sebab dia pun ceritalah kepada anak-anak dia, aku pernah bernazar begini. Jadi hari ni ayah nak undi siapakah yang akan disembelihkan di depan Kaabah. Maka dibuatlah undian. Tak tahulah bentuk undian macam mana, cabut lidi ke, tulislah kertas ke, wallahu alam. Kemudian tu dia ambil benda nak undi tu, dia dilemparkan, macam contoh ni dilempar atas meja lah. Okey, cabut semua, cabut. Okey, siapa contoh kalau dia ambil siapa yang dapat lidi yang paling pendek, dialah akan disembelihkan dengan cabut undi. Maka dia dicabutlah semua anak-anak dia ni, cabut. Tengok siapa yang pendek-pendek, angkat Abdullah angkat, dia yang ni diundi untuk disembelih, dikorbankan. Abdullah ni anak yang baik. Abdullah ni paling handsome sekali, paling baik, paling lemah lembut, paling mendengar cakap, paling taat kepada ibu bapa. Jadi menjadi keberatan kepada Abdul Muttalib untuk sembelih anak dia, Abdullah ni. Takkan pula kot, kenapa kena ke Abdullah kan? Kemudian tu Abdul tak apa, mari kita undi semula. Yang tadi tak aci. Yang tadi tak aci, kita buat semula. Maka dikocok, diprum, cabut. Okey, siapa yang dapat undi tu, angkat lagi. Abdullah kata, aku dapat lagi. Abdullah dapat lagi. Kan? Yang kedua pun Abdullah berdapat juga. Jadi Abdul Muttalib kata, awak dapat Abdullah, pasal tak dapat dekat Abdul Uzza ni, Abu Lahab anak yang dia tak suka.
Tapi tak kena kepada Abu Lahab, kena kepada Abdullah juga. Abdul Muttalib kata, tak apa, mari kita buat semula. Kocok. Lempar, cabut lagi. Cabut. Cabut. Okey, siapa yang dapat? Angkat. Abu Lahab angkat, Abu semua angkat. Haris angkat, semua angkat. Kan? Abdullah angkat. Aku lagi. Abdullah lagi. Jadi Abdullah dapat lagi. Yang ketiga pun Abdullah dapat. Wah, ini tak boleh jadi ni. Abdul Muttalib, dia buat, setiap kali dia buat, Abdullah dapat. Setiap kali dia buat, Abdullah dapat. Setiap kali dia buat, Abdullah. Sampai 10 kali. 10 kali itu, semua Abdullah yang dapat. Dapat undi untuk disembelihkan. Lepas 10 kali itu, Abdul Muttalib kata, okey, stop lah dulu. Stop. Abdul Muttalib pun pergilah berjumpa dengan orang alim zaman dia lah. Orang alim dia lah. Ahli kitab dia. Dia pun pergi jumpa. Ya Syekh, dia kata dia cerita gini. Dia kata semua Abdullah dapat tadi, tapi aku sayang dekat Abdullah. Anak yang paling aku sayang Abdullah. Takkan aku nak sembelih anak aku yang paling aku sayang. Oh, katanya Syekh tu, oh tak boleh, engkau kena sembelih juga. Engkau sudah bernazar, engkau sudah berjanji depan Kaabah pula tu. Kaabah ketika itu sangat mulia. Apa yang disebut depan Kaabah mesti ditunaikan. Jadi orang alim dia tu kata kena sembelih juga. Maka baliklah bermenunglah Abdul Muttalib tadi. Takkanlah aku nak sembelih. Dia kata orang alim pun kata aku kena sembelihkan juga Abdullah tu. Maka ada orang datang, ya Abdul Muttalib, cuba engkau pergi dekat orang alim lain pula untuk mendapatkan pendapat. Kotlah pendapat tu lebih ringan sikit, kan. Maka besok harinya Abdul Muttalib pun pergi jumpa lah satu orang lagi alim ulama lain pula untuk mendapat, mudah-mudahan ada keringanan lah sikit kan dalam menghukum ni. Okey. Dia pun pergi jumpa Syekh tu. Ya Syekh, dia pun bercerita, aku dah bernazar begini, cabut undi 10 kali, ke 10 tu kena kepada Abdullah, kan. Kemudian tu aku pergi jumpa tu alim tu sebelah tu, dia kata aku kena korbankan juga, tapi aku sayang nak sembelih anak aku yang nama Abdullah ni. Kalau orang lain tu aku boleh sembelih, tapi kalau Abdullah ni aku tak segamuk. Sebab Abdullah ni dengan handsome-nya, dengan cantiknya. Siapa pernah dengar kuliah Fatihah, cerita tentang Abdullah? Perempuan-perempuan menggila-gilakan kepada Abdullah, kan. Wajah Abdullah ni bercahaya. Kenapa? Kerana di dalam sulbinya Abdullah ketika itu ada benihnya Rasulullah. Baik, nanti kita cerita tentang tu. Kemudian tu orang alim yang kedua ni kata, beginilah, untuk keringanan masalah engkau ni, di dalam firasat aku, di dalam kitab aku ni, dia kata satu nyawa dibayar diat. Diat ni macam denda lah. Dibayar diat dengan satu nyawa manusia diganti dengan 100 ekor unta. 100 ekor unta. Itu dia. Nilai satu nyawa manusia bersamaan dengan nilainya 100 ekor unta. Kemudian tu legalah, lapanglah hatinya Abdul Muttalib bila mendapat fatwa, bila mendapat keringanan fatwa daripada Syekh yang kedua ni. Maka dibaliklah dengan senang hati, maka disembelihkanlah 100 ekor unta, dibuat kenduri ke apa ke, semua dibersedekah ke orang untuk menggantikan satu nyawa Abdullah. Dan fatwa itu diguna pakai dalam undang-undang hukum hudud Islam hari ini. Dalam undang-undang hudud, undang-undang had ataupun undang-undang hudud, apabila seseorang itu membunuh seseorang, dia ada dua pilihan. Sama ada dibunuh balik ataupun pihak keluarga si mati tadi itu meminta bayaran satu diat bersamaan dengan 100 ekor unta.
Yes. Jadi nilai satu nyawa manusia bersamaan dengan 100 ekor unta itu diguna pakai dalam hukum hudud, hukum Islam hari ini. Sebab itu Nabi SAW pernah bersabda. Dia kata, Nabi kata beginilah, lebih kurang maksudnya, untuk aku sampai ke dunia, lahir ke dunia ini, aku melalui 2 saat getir. Nabi Rasulullah kata, 2 saat getir yang mana aku hampir mati ketika aku berada di sulbinya Ismail dan ketika aku berada di sulbinya Abdullah bapa aku. Ingat tak Nabi Ismail nak kena sembelih? Nabi Ismail nak Allah suruh perintahkan sembelih oleh Ibrahim. Wahai Ibrahim, sembelih Ismail. Ketika itu Rasulullah kata, aku berada di sulbinya Ismail. Tahu sulbi ni nak tunjuk ni sulbi. Sulbi ni belakang ni. Di belakang punggung tu, dekat tulang punggung yang terakhir tu, yang ada cenonot, orang panggil cenongging tu. Kalau bahasa utara dia panggil cenonot ataupun cenongging. Kalau bahasa selatan ni dia panggil apa? Tulang apa ni? Kan ayam ada tongking, tulang tongking. Sulbi tak pernah dengar. Sulbi tu ni, kita semua, awak dulu ni, Dina Anjali, berada di sulbinya ayah kamu. Benih kamu tu, benih nak jadikan kamu tu berada di sulbinya ayah kamu. Dan kamu sebelum berada di sulbi ayah kamu tu, kamu berada di sulbi tok wan kamu, atuk kamu. Sebelum jadi atuk kamu berada di sulbinya moyang kamu. Dia berpindah-pindah sulbi benih tu. Dan kemudian tu benih itu ditransfer masuk ke dalam rahim ibu. Benih itu ditransfer di benih ke rahim ibu, diproses persenyawaan dengan ibu, telur ibu tu, maka jadilah embrio. Jadilah daripada nutfah jadi alaqah, jadi mudghah, apa semua tu disebut dalam Quran kan. Okey, begitu Jadi lahirlah kamu. Jadi kita ni asalnya daripada ayah. Ibu sebagai tempat takungan, wadah tempat takungan untuk melahirkan kita. Sebab itu kita jangan, ayah kita pun berjasa kepada kita, jangan kita berbuat baik dengan ibu saja. Ibu memang 3 kali ibu. Okey, baik. Ketika Rasulullah SAW berada di sulbinya Ismail, maka Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Allah ganti apa? Disebabkan Ibrahim taat kepada perintah Allah, disebabkan Ismail juga taat kepada perintah Allah. Allah cuma nak menguji, bukan suruh bunuh anak dia. Cuma Allah nak uji keimanan Ismail dan keimanan Ibrahim. Maka Allah menggantikan apa? Menggantikan dengan, siapa tahu? Menggantikan dengan kibas ataupun kambing yang diturunkan daripada langit. Tahu tak kambing yang digantikan untuk Ismail tu daripada kambing siapa? Bukan lembu, kambing, kibas. Tahu tak kibas tu daripada siapa? Memanglah daripada Allah, tapi sebelum Allah ambil daripada siapa tu, itulah kibas daripada Habil, anaknya Nabi Adam. Habil dia penternak. Anak Nabi Adam, mana-mana Qabil huruf Qaf, Qabil huruf Q. Qabil ni dia sebagai seorang petani. Habil penternak, Qabil petani. Maka Allah menyuruh kepada memerintahkan Adam supaya anak-anak mereka ni mengeluarkan zakat. Jadi mengeluarkan zakat mestilah daripada benda yang paling terbaik.
Kita pun nak keluarkan zakat kena yang terbaik. Kalau kita makan nasi beras basmati, kita kena bayar zakat juga basmati. Kalau kita makan kurma yang paling mahal, zakat juga kurma yang paling mahal. Zakat ternakan, zakat pertanian. Jadi Allah suruh beritahu kepada Adam nyuruh kepada anak-anak keluarkan zakat. Zakat pertanian dan zakat ternakan. Maka bawalah bawalah kamu ke satu tempat di pergunungan tu, letaklah zakat-zakat untuk diserahkan kepada Allah. Zaman dululah. Maka Habil pun membawa kambing dia yang paling gemuk, paling gebu, paling cantik, paling bersih, paling sihat. Habil. Manakala Khabil ni hati tak apa baik sikit. Dia cari dia kan pertanian, dia cari gandum yang kurus, gandum yang banyak hampas, gandum yang tak cantik, dia bawa. So mereka dua-dua ni bawa pergi letak ke tempat yang disuruh oleh Nabi Adam. Maka mereka menunggu. Mereka menunggu, datanglah cahaya daripada langit menyambar kambing tu. Kambing gemuk tu. Makna kata bila menyambar naik ke langit, makna kata itulah zakat yang Allah terima. Maka kambing itulah diganti untuk Ismail. Faham? Itu kisah dia lah. Jadi Nabi SAW kata, kita balik kepada kisah Nabi Rasulullah Muhammad Rasulullah ni. Nabi kata, aku hampir-hampir terbunuh ketika aku berada di sulbinya Ismail dan aku berada di sulbinya ayahku Abdullah. Itu kisahnya. Wali akan save live ini. Nanti antum boleh dengar semula dan boleh tengok semula komen-komen dan nonton-nonton yang di-share. Okey, dapatlah. Alhamdulillah. Itulah kisah dia Nabi ketika sebab tu apabila tugas Abdullah ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah ni masya-Allah sangat orang yang lelaki yang sangat kacak, yang sangat baik, yang sangat semua yang terbaiklah Abdullah ni. Bila Abdullah berkahwin dengan Aminah, apabila benih Rasulullah ditransfer ke Aminah, maka Allah ambil nyawa Abdullah. Di mana? Di Yathrib. Yathrib kan Aminah kan orang Yathrib juga. Aminah juga daripada Yathrib, iaitu Madinah. Dia berkahwin dengan Aminah. Kisah perkahwinan Abdullah dengan Aminah ni diterangkan oleh Fatihah dalam kelas dia. Siapa yang nak tahu boleh pergi kat YouTube tengok kisah Sayyidah Aminah. Kisah tentang ketika Abdullah berkahwin dengan Aminah. Selepas transfernya benih daripada sulbi Abdullah ke Aminah, maka wafatlah Abdullah. Makam Abdullah di Madinah sekarang ni. Jadi maknanya Yathrib tu nama tempat. Sekarang ni bertukar nama Madinah. Madinah tu Yathrib lah. Dan bila berkahwin Aminah hamilkan benih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah ni dijemput balik. Allah wafat. Jadi tugasnya Abdullah ini adalah membawa benihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kisah dia malam ini yang Walid share kepada antum semua. Mudah-mudahan mendapat kefahaman untuk mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, satu lagi. Ketika Abdullah wafat, di Yathrib, Abdul Muttalib mengarahkan anak sulung dia pergi uruskan jenazah dia. Selepas selepas 3 hari dapat tahu di Mekah bahawa Abdullah wafat. Jadi Abdul Muttalib menghantar anak sulung dia yang bernama Harith. Harith lah pergi tengok. Ya betul, Abdullah sudah wafat di Yathrib. Anak sulung dia Abdul Muttalib tadi tu, daripada isteri yang bernama Safiah, iaitu Harith. Harith ni lah pergi tengok.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itulah kisahnya malam ini. Esok kita akan bersambung balik. Kita nak cerita tentang apa, isteri-isteri Nabi. Isteri-isteri Nabi. Hidupkan rumah tangga kita dengan agama, cerita-cerita agama, cerita-cerita yang baik-baik. Jangan hidupkan dalam rumah kita mencerita tentang artis-artis. Jangan kita cerita dalam rumah kita dengan mengutuk orang, mengumpat orang, membawang orang. Cerita tentang Nabi ni. Cerita yang paling baik adalah cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Okey, itu saja daripada Walid malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.